Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian, tiba-tiba, tiada ribut, tiada hujan, tiba-tiba saja salah satu menteri di dalam pentadbiran Kerajaan Perpaduan, salah satu menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba saja salah satu menteri disaman. Nah, saudara-saudara, menteri yang disaman ini adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia, yaitu Fahmi Fadzil. Persoalannya, kenapa beliau tiba-tiba disaman dan apakah puncak yang menyebabkan beliau boleh disaman? Nah, dalam satu artikel dari Free Malaysia Today, dakwa dipecat secara tak sah bekas CEO Finas saman menteri. Ini pasti satu lagi kejutan besar untuk menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan. Dalam artikel ini, Nasir Ibrahim menuntut surat penamatan perkhidmatannya terbatal dan tidak sah mengikut undang-undang. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, Nasir Ibrahim memfailkan saman di Mahkamah Tinggi kerana mendakwa diberhentikan secara tidak sah 5 bulan sebelum kontraknya tamat. Nasir yang berumur 62 tahun juga menuntut surat penamatan bertarikh 31 Mei ditandatangani pengerusi Finas Kamil Ahmad Othman, tidak sah mengikut undang-undang dan terbatal. Dalam writ dan pernyataan tuntutan difailkan oleh Peguam Cara Sri Murugan & Co pada Rabu, plaintiff menuntut kira-kira RM135.000 sebagai ganti rugi khas serta faedah 5%. Nasir berkata, pemberhentian awal itu menyebabkan beliau malu dan mengalami tekanan mental. Beliau menamakan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, Finas dan pengarahnya Mastura Ahmad Mustafa, Idwan Arif Abdul Rahman, dan Nur Azam Syairi sebagai defendant dalam saman itu. Dalam satu kenyataan, 1 Jun, Finas mengesahkan bahawa Nasir telah disingkirkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, berikutan dakwaannya bahawa beliau telah dipecat. Nasir yang dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Finas dengan kontrak 2 tahun pada 1 November 2021, turut menuntut ganti rugi am dan bayaran lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Dalam kenyataan tuntutan dilihat FMT, beliau berkata pelantikan itu adalah bersama gaji bulanan RM20.000 dan allowance RM6.800. Beliau berkata pelantikannya dikawal oleh Akta Badan Berkanun, Tata Tertib dan Surcharge 2000 dan menteri boleh menamatkan perkhidmatannya dengan memberinya notis 30 hari atau membayarnya sebulan gaji sebagai ganti tempoh notis itu. Nasir mendakwa beliau diminta berhenti pada Jun selepas dibayar gaji sebulan. Bagaimanapun, beliau berkata penamatan itu dilakukan dengan niat jahat dan tidak diberi alasan yang kukuh. Menurut Nasir, hari terakhir perkhidmatannya ialah pada 31 Mei lalu berdasarkan surat yang ditandatangani Menteri pada 5 Mei lalu. Beliau berujar bahawa Finas tidak mempunyai lembaga pengarah yang sah, terdiri daripada sekurang-kurangnya 9 orang pada masa itu. Jelasnya, Fahmi pada 1 Jun lalu memberitahu media bahawa keputusan memecatnya dibuat oleh lembaga pengarah Finas tanpa sebarang campur tangan daripadanya. Bagi saya ini satu lagi kejutan kepada Fahmi Fadzil sendiri, di mana dalam satu artikel dari FMT, dakwa dipecat secara tak sah bekas CEO Finas saman menteri. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya satu pendedahan dari Kerajaan Perpaduan, wakil yang bercakap yaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pendedahan. Seperti yang kita tahu, banyak saja rasuah yang berjaya dibocorkan. Bahkan ada pemimpin juga yang kita tidak harap, yang kita tidak percaya
akan terlibat rasuah, namun di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada pemimpin politik yang berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah. Dan banyak saja pendedahan dari SPRM juga. Nah, pada hari ini saudara-saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui satu kenyataan dari Sinar Harian yang bertajuk Anwar dakwa terima ugutan daripada geng penyakau besar. Wow, ini satu lagi kejutan besar dari Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan menerima ugutan daripada geng penyakau besar selepas kerajaan pentadbirannya bertekad menghapuskan rasuah dan menyelamatkan negara daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Anwar berkata, beliau tiada masalah dengan ugutan yang diterima, malah bertekad untuk mempertahankan prinsip melawan rasuah dan salah guna kuasa. Macam-macam ugutan saya terima. Geng-geng kaya raya ini dah berpakat. Saya tak ada masalah, itu kerja dia. Geng-geng penyakau besar berbilion-bilion berpakat sekarang ini nak buat hidup Melayu. Kamu buatlah. Saya lawan tetap lawan untuk pertahankan prinsip ini. Katanya ketika berucap pada kenduri korban dan solat Jumaat di Masjid Jamek An-Nur, Kampung Guar Perahu pada Jumaat. Dalam pada itu, Anwar berkata, beliau terbuka untuk ditegur dan dikritik sekiranya terdapat kelemahan dalam pentadbiran kerajaannya, namun bukan difitnah tanpa fakta dan penilaian yang adil. Beliau mengaku dirinya mungkin ada kekurangan serta kelemahan dan bersedia ditegur, namun bukan dicerca dan fitnah. Politik ini bukan fitnah, boleh kritik kerana saya bukan betul semua. Saya pun ada kekurangan, mungkin saya tak tahu. Mungkin saya ada kelemahan, tapi bagi tahulah. Tapi cerca dan fitnah ini tak boleh, tidak kira sesiapa pun, Cina atau Melayu, pakai kopiah atau kot, ini tak boleh katanya. Beliau turut mengulas dakwaan Perjanjian Sempadan Maritim Malaysia-Indonesia ditandatanganinya bersama Presiden Indonesia Joko Widodo pada 8 Jun lalu, membabitkan blok perairan itu sebagai fitnah dan tidak benar. Jelasnya, beliau tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian maritim dengan Indonesia, membabitkan blok Ambalat berikutan tidak bersetuju dengan tuntutan yang dikemukakan Indonesia, dan begitu juga dengan Indonesia yang tidak bersetuju dengan tuntutan Malaysia. Jadi yang tu tangguh, yang lain kita tanda tangan tapi belum ada fakta. Ini di luar sana ada yang mengatakan seolah-olah Anwar ini seorang Perdana Menteri yang hianat dan jual kepentingan negeri kita, katanya. Jadi saudara-saudara, pernyataan dari Perdana Menteri amat mengejutkan. Bagi saya ini pasti mengejutkan PDRM, mengejutkan SPRM, mengejutkan Mahathir, mengejutkan Muhyiddin, dan ramai lagi. Setelah Anwar dakwa terima ugutan daripada geng penyakau besar. Persoalan yang pertama yang timbul adalah siapakah geng penyakau besar ini? Setelah dalam pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, geng penyakau besar ini di mana macam-macam ugutan yang telah diterima oleh geng-geng kaya raya ini, di mana mereka semua sudah berpakat. Geng-geng penyakau besar berbilion-bilion berpakat sekarang ini nak buat hidup Melayu. Kamu buatlah, saya lawan tetap lawan untuk pertahankan prinsip menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi saya ini satu lagi kejutan besar dari Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada ramai orang. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon kiranya Anda bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati sekalian, tiba-tiba, tiada ribut, tiada hujan, tiba-tiba saja salah satu menteri di dalam pentadbiran Kerajaan Perpaduan, salah satu menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba saja salah satu menteri disaman. Nah, saudara-saudara, menteri yang disaman ini adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia, yaitu Fahmi Fadzil. Persoalannya kenapa beliau tiba-tiba disaman dan apakah puncak
yang menyebabkan beliau boleh disaman. Nah, dalam satu artikel dari Free Malaysia Today, dakwa dipecat secara tak sah bekas CEO Finas saman menteri. Ini pasti satu lagi kejutan besar untuk menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Dalam artikel ini, Nasir Ibrahim menuntut surat penamatan perkhidmatannya terbatal dan tidak sah mengikut undang-undang. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas, Nasir Ibrahim memfailkan saman di Mahkamah Tinggi kerana mendakwa diberhentikan secara tidak sah 5 bulan sebelum kontraknya tamat. Nasir yang berumur 62 tahun juga menuntut surat penamatan bertarikh 31 Mei ditandatangani pengerusi Finas Kamil Ahmad Othman. Tidak sah mengikut undang-undang dan terbatal. Dalam writ dan pernyataan tuntutan difailkan oleh Peguam Cara Sri Murugan & Co pada Rabu, plaintiff menuntut kira-kira RM135.000 sebagai ganti rugi khas serta faedah 5%. Nasir berkata, pemberhentian awal itu menyebabkan beliau malu dan mengalami tekanan mental. Beliau menamakan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, Finas dan pengarahnya Mastura Ahmad Mustafa, Idwan Arif Abdul Rahman, dan Nur Azam Syairi sebagai defendant dalam saman itu. Dalam satu kenyataan, 1 Jun, Finas mengesahkan bahwa Nasir telah disingkirkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, berikutan dakwaannya bahwa beliau telah dipecat. Nasir yang dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Finas dengan kontrak 2 tahun pada 1 November 2021, turut menuntut ganti rugi AM dan bayaran lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Dalam kenyataan tuntutan dilihat FMT, beliau berkata pelantikan itu adalah bersama gaji bulanan RM20.000 dan allowance RM6.800. Beliau berkata pelantikannya dikawal oleh Akta Badan Berkanun, Tata Tertib dan Surcharge 2000 dan menteri boleh menamatkan perkhidmatannya dengan memberinya notis 30 hari atau membayarnya sebulan gaji sebagai ganti tempoh notis itu. Nasir mendakwa beliau diminta berhenti pada Jun selepas dibayar gaji sebulan. Bagaimanapun, beliau berkata penamatan itu dilakukan dengan niat jahat dan tidak diberi alasan yang kukuh. Menurut Nasir, hari terakhir perkhidmatannya ialah pada 31 Mei lalu, berdasarkan surat yang ditandatangani Menteri pada 5 Mei lalu. Beliau berhujah bahwa Finas tidak mempunyai lembaga pengarah yang sah, terdiri daripada sekurang-kurangnya 9 orang pada masa itu. Jelasnya, Fahmi pada 1 Jun lalu memberitahu media bahwa keputusan memecatnya dibuat oleh lembaga pengarah Finas tanpa sebarang campur tangan daripadanya. Bagi saya ini satu lagi kejutan kepada Fahmi Fadzil sendiri, di mana dalam satu artikel dari FMT, dakwa dipecat secara tak sah bekas CEO Finas saman menteri. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.